Okey, apa yang awak akan belajar dalam bekalan air dan kejutaan air sisa ialah untuk ringkasan ini, paper yang kamu akan belajar ni ialah kajian mengenai sumber-sumber air. Okey, ini sumber-sumber air lah. Okey, sifat-sifat air, kemudian penggunaan dan juga permintaan. Okey, penggunaan dan permintaan ni dalam bab 2. Okey, so bab 1 tadi ialah yang ini. Water resources and water characteristics. Okay, so water resources and water characteristics ni lebih kurang dalam 2 jam lah. Okay, so kalau kelas kita mula pada minggu depan, topik 1 ni saya akan ambil masa dalam tempoh 2 jam. Okay, alright, 2 jam saja. Okay, kemudian untuk bab 2 yang ini adalah juga 2 jam. Okay, so lebih kurang dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. So minggu ketiga tu kalau ikut perancangannya secara teorinya bab 2 akan habis pada hujung minggu ketiga lah. Macam hari ni hari Khamis. Okey. Kenapa sekejap sangat? Padahal dalam perancangan untuk khusus dia bagi tempoh dalam 4 jam. Okey. So 4 jam campur 4 jam 8 jam. 8 jam tu sama dengan 2 minggu. Tapi saya nanti akan tunjukkan slide yang mana benda yang awak kena tahu tu sebenarnya saya dah ringkaskan kepada bentuk-bentuk yang lebih mudah untuk awak ingat. Okey, lebih mudah untuk awak faham. Okey, raw water treatment process. Ini ialah bab 3. Okey, raw water treatment process ialah bab 3. And then lepas kita tengok kepada tajuk bab 3 ni, kita akan masuk kepada bab 4. Okey. Mengikut perancangan saya, untuk bab 3 ni biasanya 6 jam lah ataupun 3 minggu. Dan memangnya kalau kelas-kelas yang face to face sebelum-sebelum ni memang 3 minggu lah. Okey. Tapi bila dalam keadaan kita online ni, saya dapat buat dalam tempoh kurang daripada 4 jam. Okey. So kurang daripada 4 jam sebab apa yang ada dalam bab 3 ini nanti adalah proses yang melibatkan rawatan air mentah. Okey, di loji rawatan air dan juga di loji pembersihan air. So ada 2 perkataan lah kat situ. Saya guna loji rawatan air LRA dan juga loji pembersihan air LPA. Okay, ada beza lah dulu tu. Tapi nama je pembersihan. Okay, so tujuan dia adalah untuk menyediakan bekalan air yang selamat untuk digunakan. Okey, selamat untuk digunakan. So yang itu nanti kita akan tengok dalam bab 3. Okey, yang ini adalah bab 4. And water distribution system. So bab 4 adalah mengenai agihan air. Selepas air dirawat, air akan dihantar kepada pengguna. Okey, kita lah, kilang, institusi, hospital, okey, mana-mana tempat yang akan sampai adanya keperluan air, kilang. Okey, so air ni akan dihantar mengikut sistem agihan air. So sistem agihan air tu ada 4. So itu pun kita akan tengok jugalah secara umum. Okey, secara in detail dengan pengiraan tak ada. Sebabnya in detail dengan pengiraan yang mudah-mudah awak dah belajar dalam fluid mechanics pada semester lepas. Okey, pada semester lepas. Okey, bab 4. Okey, bab 5. Okey, bab 5 kita akan tengok. Okey, khusus ini juga mengandungi maklumat-maklumat untuk proses-proses rawatan sisa kumbahan. Okey, sewage treatment plant ni sisa kumbahan. Okey, loji rawatan kumbahan. Slush treatment, okey, rawatan untuk enap cemar. Setelah kumbahan itu dirawat, air kumbahan yang jernih akan dilepaskan ke sungai. Manakala mendakan-mendakan, keladak-keladak, bahan-bahan yang tidak dilepaskan ke air permukaan, air sungai, air tasik, besi sungai lah, okey, yang termendak ke dasar loji rawatan kumbahan. Saya sebut perkataan penuh lah, loji rawatan kumbahan. Macam tempat kita ni IWK lah yang terkenal. Okey, dan juga disposal. Okey, pelupusan
kumbahan. Pelupusan enap cemar. So perkataan slush ni membawa maksud enap cemar yang telah dimendakkan, dikumpulkan di dasar kolam rawatan kumbahan, dan makin lama enap cemar ni ataupun mendakan ni semakin lama semakin menebal dalam kolam dan kecekapan kolam akan berkurangan. Kolam rawatan kumbahan lah. So apa yang kita akan buat ialah kita akan keluarkan enap cemar ni, kita akan rawat dia, okey, dan kita akan lupuskan dia. Okey, cara pelupusan dia ada pelbagai kaedah. Okey, khusus ini juga, khusus water supply and wastewater engineering juga menekankan kepada parameter of air minum. Okey, air minum. Parameter air minum yang selamat lah. Okey, daripada loji rawatan air mentah, daripada water treatment process, dan juga parameter effluent. Okey, effluent ni ialah kumbahan yang, air sisa kumbahan yang telah dirawat. Maksudnya, dalam kita gunakan air, semasa kita gunakan air, kita akan mengalirkan air sisa kita daripada sinki, daripada air basuhan, pakaian, daripada air basuhan badan kita, gosok gigi, shampoo apa semua tu, masuk ke dalam saluran pembetung bawah tanah dan akan sampai kepada loji rawatan kumbahan. Saya sembang ni tak ada gambar lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan gambar yang penuh. Okey, kemudian air sisa kumbahan ini akan dirawat, dan semasa dia dirawat akan ada air sisa yang apa orang kata boleh dilepaskan ke air permukaan. Okey, air sungai, air longkang. Okey, sebab apa? Sebab untuk melepaskan effluent daripada loji rawatan kumbahan, okey, ia mestilah mematuhi parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, iaitu standard A ataupun standard B. Okey, tetapi parameter untuk air minum ini adalah di bawah kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang ini dari segi kesihatan, yang effluent ni adalah dari segi pencemaran. Okey, daripada Jabatan Alam Sekitar. Okey, alright. Name of academic staff saya lah. Okay. Semester 4, credit value 2, syarat dia tak ada. Okay. So, sepanjang kursus ni, daripada minggu depan, sampailah habis pada kursus ni, iaitu pada sebelum final lah. Okay. Yang pertama, untuk menggunakan konsep, untuk memahami konsep bagaimana bekalan air dan juga rawatan air kumbahan ataupun air sisa, mengikut standard yang berkaitan. Okey, standard yang berkaitan ni maksud dia standard yang boleh diterima oleh penduduk tempatan. Okey, dan juga standard yang telah ditetapkan oleh yang saya sebutkan tadi dua tadi. Drinking water daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan effluent yang dilepaskan ke persekitaran, okey, oleh Jabatan Alam Sekitar. Alright. Itu konsep untuk bekalan air dan juga air sisa. Okey. Air daripada natural resources sebelum jadi mestilah dirawat sebelum dibekalkan kepada pengguna. Okey. So nak rawat tu mengikut ada standard dia lah. Okey, ada kaedah dia, ada proses fizikal dia, ada proses kimia dia, dan mestilah mematuhi standard ataupun piawaian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Lepas digunakan oleh pengguna, disalurkan, dialirkan, dikumbahkan ke dalam pipe betung bawah tanah, okay, dan kemudian akan masuk ke dalam loji rawatan kumbahan ataupun kolam IWK lah senang. Kalau tempat kita sebut di Malaysia lah. Okay. Ada juga company lain tapi biasanya private, banyak yang private. Okay. Itu adalah standard piawaian yang kita kena tahu sebelum air dibekalkan kepada pengguna dan sebelum air dilepaskan ke persekitaran. Okey, itu yang pertama lah. Okey, hasil daripada pembelajaran khusus. So, sedikit sebanyak, perkataan dia pendek je, cikgu satu ni. Apply the concept of water supply according to standard. Tapi dia merangkumi skop yang luas. Okey.
skop air sebelum digunakan dan air selepas digunakan. Okey, yang kedua ialah pelajar-pelajar dapat menerangkan secara verbal. Verbal ni maksudnya mulut lah. So bila verbal tu kita faham lah benda tu semestinya verbal, secara mulut, secara lisan dalam presentation. Okay, so presentation ni untuk kamu nanti saya akan bagi dua perkara yang sama, iaitu kerja khusus untuk subjek ni. Okay, saya akan bagi soalan contoh final yang lepas-lepas, yang mana soalan contoh tu nanti kamu akan buat grup lah. Okay, so bila buat grup, satu grup tu lebih kurang dalam 6 orang. So ada apa tadi? Tengok. Kau nampak? Okay, satu grup tu lebih kurang dalam 6 orang. So structure A, section A ada 2 soalan. Okay, section B ataupun structure B, section B lah, akan ada 4 soalan. So itu kalau yang kelas normal, formal, yang datang lah face to face. Tapi sebab kita dalam keadaan online, untuk tugasan dan juga case study, saya akan bagi soalan yang lepas-lepas untuk kamu form group. Kalau nak ikut group yang macam group lab tu pun boleh, ataupun kalau kamu nak buat yang baru pun boleh, tak apa, tak kisah. Janji ada group dan awak buat presentation. So presentation apa yang awak buat? Presentation soalan yang awak jawab. So bila satu kelas dah habis presentation, maksudnya satu kelas tu kamu lah, okay, dah tengok soalan daripada pelbagai semester. So sebagai persediaan lah kepada kamu, soalan apa, jenis soalan yang akan keluar nanti. Okay, itu adalah hasil pembelajaran ataupun apa yang awak dapat bila awak ikuti khusus water supply ni. Okay, yang ketiga. Alright. So yang ketiga ni adalah untuk menentukan kemampanan dan juga kesan kepada alam sekitar. Okay, terhadap isu-isu yang berkaitan dengan air dan juga air sisa. So yang ini sebenarnya semasa awak menjawab soalan final exam, awak juga akan tengok beberapa contoh lah daripada kuliah saya nanti. So dalam kuliah saya nanti, saya akan tunjukkan beberapa isu yang berkaitan dengan air. Okey, air daripada loji rawatan air dan juga daripada air effluent. Okey, effluent ni ialah air sisa yang telah dirawat, yang dilepaskan ke alam sekitar, iaitu dalam longkang ataupun dalam sungai. Okey, so 3 hasil pembelajaran khusus. Dia tak samalah dengan apa yang silibus yang lepas-lepas, iaitu untuk CLO1 dan CLO3 ni biasanya dia akan melibatkan kognitif. Okay, kognitif ni maksudnya daya pemikiran kamu lah. Okay, so C5 ni maksudnya aras dia tinggi, kognitif level 5. Okay, so untuk A5 pun sama, iaitu affectionate level yang kelima. So level yang kelima ni adalah level yang sederhana tinggi. Okay, sederhana tinggi. Alright, kita tengok tadi ringkasan apa yang akan belajar. Bab 1 apa dia, water resources. Bab 2 ialah usage and demand. Bab 1 tadi ni tadi, okay, sumber-sumber dan ciri air. Bab 2, okay, bab 2 usage and demand. Bab 3 proses rawatan air mentah. Okay, raw ni maksudnya mentah lah. Okay, mentah ni bukan mentah daripada paip, tak. Mentah daripada sumber sungai, air tasik, air bukit. Okay, air bukit. Air bukit sedap tu. Okay, dan yang keempat ialah bab 4 ialah bab sistem agihan air. Bermula daripada loji rawatan air, masuk ke dalam paip yang panjang tu, kemudian sampai satu stesen tu akan pumpkan air daripada paip atas tanah tu ataupun dalam tanah naik ke bukit. Sepanjang laluan air mentah air yang telah dirawat daripada loji rawatan air ke bukit, yang kepanjangan paip, diameter, faktor perkali kekasaran dalaman paip tu jenis apa,
Itu awak dah belajar dalam fluid mechanics, dalam topik heat loss of friction. Okay, heat loss of friction, iaitu kehilangan turus disebabkan oleh geseran. Makin panjang paip, makin tinggi geseran, makin banyak tenaga yang diperlukan untuk pump daripada loji rawatan air untuk bekerja. Okay, itulah. Tapi tak ada pengiraan, jangan risau. Dalam water distribution system ni tidak ada pengiraan. Cuma yang tak ada kat sini ialah bab 5 sahaja, iaitu air kumbahan daripada pengguna untuk dilepaskan ke persekitaran. Dia mesti lalu dalam satu paip bawah tanah yang kita panggil sebagai paip najis. Okay? Paip air najis, paip kumbahan. Okay? Ataupun bahasa Inggeris kita sebut sebagai sewer, SEWER. Okay? So bab 5 tu tak ada dalam ringkasan. Okay? Tapi dalam pelajaran ada. Okay? Lepas tu kita akan tengok bab 6, iaitu sewage treatment plant. So dalam sewage treatment plant ni akan ada benda-benda ni lah. Okay? Alright. Kita tengok kepada hasil pembelajaran khusus. Kemudian saya akan jump terus kepada penilaian berterusan. Kejap lah. Mungkin awak tengok pening sikit. Gambar dia, PDF ni dia kecil. Saya nak kecilkan sikit supaya awak nampak secara luas. Okay, alright. Saya harap awak boleh nampak lah tu. Okay. Ada file bertindih. Alright. Okay. Okay, untuk penilaian berterusan, kita ada pemberatan 50%. Okay. Manakala untuk final exam, kita ada pemberatan 50%. Seribu tu here lah. Okay, untuk CLO yang pertama, ada 1, 2, 3 ni. CLO yang pertama, kita cuma ada quiz, test dan juga final exam. Okay, ni yang pertama lah. Okay, so kenapa saya bagi tahu? Sebabnya untuk bab 1 ni, untuk CLO pertama ni, dia merangkumi kesemua bab. Okay, kesemua bab. Iaitu bab 1 sampai bab 6. Kita ada 2 quiz, pemberatan dia 10%. Kita ada 2 test, pemberatan dia 20%. Okey, untuk quiz kita ada 2 daripada bab 1 sampai bab 6. Tapi kebiasaannya saya akan ambil quiz ni, okey, bab 1, quiz 1, kemudian bab 5 ataupun bab 6. Bab 4 ataupun bab 5 saya akan ambil sebagai quiz 2. Okey, kemudian test, ujian. Kita akan ada 2 ujian. So ujian tu ada 2 bab sahaja. Okey, iaitu ujian 1 bab 2, ujian 2 bab 5. Okey, saya tak boleh ambil ujian 1 tu bab 1, bab 3 tak boleh. Nanti menyalahi kehendak silibus ni. Okey, saya harap awak faham lah. Okey, benda ni. Alright. Dan seterusnya kita ada presentation. Yang ni lah yang saya beritahu tadi. Okey, boleh menerangkan secara lisan dalam menerangkan tugasan yang diberi, case study yang diberi, iaitu 1 sahaja. Tapi 5%. Walaupun nampak 5%, yang ini nanti dia akan menilai dari segi affectionate ataupun afektif kamu. Okey, kamu boleh bercakap ke tidak. Okey, so kalau bercakap tu maksudnya bukan bercakap dengan tengok PowerPoint, cakap macam robot, tak. Okey, kamu bercakap, kamu boleh menerangkan. Kalau ada gambar lagi bagus. Okey, so untuk presentation topik 4 to topik 6. Okey, kemudian yang ketiga kita ada case study. So case study ni sebenarnya saya akan bawa kepada CLO 2. So untuk case study, kamu buat jawab soalan final, kemudian kamu present. Senang. Iaitu daripada topik 4 to topik 6. Tapi saya dah beritahu tadi daripada bab 1 sampai bab 6. So untuk topik 1 to topik 3 boleh tak saya masukkan? Biasanya saya akan bolehkan lah. Okay? Walaupun tidak mengikut silibus kat sini, tetapi untuk soalan final
susah nak bezakan di antara soalan yang kamu akan tengok nanti. Okey, tak apa. Yang itu nanti awak tengok nanti dalam tugasan yang saya akan bagi. Alright. So SLT hours. Okay, hours. Jam lah. So kalau kat sini pagi ni kita dah makan tempoh secara teorinya 2 jam lah. Tapi sebenarnya tak sampai pun 2 jam. Sejam je. So 62 tolak 2. Tinggal lagi 60. Okay. SLT ni maksudnya self learning time. So daripada self learning time, semasa awak belajar secara formal dalam waktu sekarang ni, dan juga di luar waktu kelas, awak study malam ke, awak study pagi ke, hujung minggu ke, itu terpulang. Okay. Untuk CLO2 dan CLO3 ni, 7 dan 11 ni biasanya akan digabungkan dengan masa untuk kamu menjawab soalan final. Okay, dalam bentuk PowerPoint. Kemudian dalam bentuk PowerPoint tu kamu akan present. So kat sini lebih kurang dalam 7 campur 11, 18 jam. Okay, bermula daripada soalan yang saya bagi sehinggalah tamat kamu present. Okay, 80 jam lah tu kat situ. So untuk masa yang diluangkan untuk paper ni. Alright, so untuk CLO1 yang ini interactive lecture dengan saya. Tetapi untuk CLO2 dan CLO3 iaitu presentation dan juga kamu buat tugasan, yang ini ialah student centered learning ataupun student centered activities lah. So yang mana yang ini adalah soalan yang saya bagi, tugasan yang saya bagi, kamu akan belajar daripada interactive lecture daripada saya untuk menjawab soalan dan untuk present. Okay, jawab soalan tu untuk case study 15% dan untuk present 5%. Okay, ada soalan? Kita ada 27, 28. Oh, silap. Shanil, ada soalan? Maizura? Imran? Senyap je. Tak ada pun. Okay, lambat kot. Tuan nak tanya. Ya, Hatimah. File ni nanti Tuan bagi tak? Sorry? File CO ni nanti Tuan bagi tak? Tak. Okay, file PDF tadi tu sebenarnya sulit. Okay, tidak boleh ditunjukkan kepada umum secara fizikal. Okay, saya tak boleh bagi hard copy lah. Saya tak boleh bagi soft copy lah. Okay, alright. Dia ada dia punya kerahsiaan dia. Restricted, terhad kepada mereka yang menggunakan paper ni, iaitu saya lah dan juga kamu. Tapi kamu tu maksudnya saya tunjukkan secara PDF ni dan saya tunjukkan secara video. Okey, tak apa, sebabnya untuk taklimat saya ni saya buat rakaman. Nanti saya akan bagi rakaman ni kepada kamu. Jangan risau. Oh, saya tak bagi kat kelas lain pun tak bagi. Okey, jangan risau, saya tak bagi, saya akan bagi nanti rakaman ni kepada kamu. Sebenarnya kalau kamu nak tengok version lain pun boleh, version yang lebih proper lah. Yang tu dalam video saya yang lepas-lepas. Tapi yang tu memang saya buat tanpa ada student. Okey, buat rakaman sendiri. Tak apa, saya akan bagi dua-dua lah. Kamu tengok mana satu pun boleh. Okey, so kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan bab kita, iaitu bab 1. Alright. So untuk bab 1 sampai bab 6 ni, kamu just tahu apa yang kamu akan belajar nanti. Okay, sebab daripada sinopsis kamu tahu sikit je. Okay, daripada sinopsis tu cuma tahu sikit. Tapi untuk yang ini saya akan terangkan secara umum lah, bukan secara detail. So, kalau secara detail tu nanti dalam kelas biasa lah. Okay, so untuk kelas biasa tu seboleh-bolehnya saya sebenarnya dah buat online. Tapi tengok pada kamu lah. Boring dulu kat bilik tu pagi, dah lah kelas 8. Sanggup ke kamu nak berkejaran ke kantin lagi? Nak naik tangga. Kelas saya B20 berapa? 20 ke? Tak, saya tengok balik.
Right. Gelas kita DB23. Nak naik tangga, sambil naik tangga, berpeluh-peluh. Saya duduk kat bilik. Okey, tak apa. Saya teruskan dengan bab 1. Okey, bab 1 kita ada water resource and characteristics. Okey. Kualiti ni maksudnya kualiti ataupun tahap pada tahap pada parameter-parameter yang kita akan tengok nanti. Okey, so punca-punca bekalan air kita ada banyak lah. Okey, kita ada air permukaan seperti sungai, tasik, bla bla bla, dan air bawah tanah. Okey, cara dia tu terpulang kepada kaedah sumber masing-masing. Okey, kemudian kita ada belajar sikit mengenai, sikit je, saya sebut sikit. Sebabnya apa yang saya tunjukkan dalam nota dan juga dalam kuliah nanti yang melibatkan pemahaman kita mengenai bekalan air sahaja. Okey, iaitu ciri-ciri fizikal air ada berapa? 4. Actually ada 5 lah. Okey, nanti kita tengok nanti. Kemudian kita akan tengok kepada ciri-ciri kimia air. Okey, ciri kimia air pun ada ciri kimia dia. Okey, iaitu ada yang awak tengok ni nanti daripada kealkalian sampailah kepada solids, gel, apa yang ada dalam air tu. Okey, pepejah terlarut, zat terlarut yang ada dalam air, dan juga kandungan nitrates yang ada dalam air. Okey, dan yang ketiga kita tengok kepada ciri-ciri biologi untuk air yang kita nak rawat tu nanti, iaitu ciri-ciri biologi. Kita ada banyak lah. Kita ada bakteria, kita ada protozoa, kita ada fungi, kita ada algae, okay, dan kita ada virus. Okay. Tetapi untuk ciri biologi untuk bekalan air ni saya spesifikkan kepada bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Alright. Itu ciri-ciri air lah, ada 3. Physical, chemical and biological. Okay. Lepas tu kita ada tengok sikit je. Yang ini sebenarnya kalau kamu buat karangan pun boleh ni. Ambil daripada sumber internet, sumber yang ada gambar, ada tunjuk data. Okay. Impact result daripada pengurangan air mentah dan juga penurunan kualiti air. Okay. Daripada pencemaran sungai yang boleh mengurangkan kualiti air, boleh menambahkan masa rawatan air, boleh meningkatkan kos rawatan air, yang mana semua tu akan melibatkan kerugian. Okay, melibatkan kerugian. So rugilah masa. Sepatutnya kalau kita rawat air ni, sepatutnya kita boleh singkatkan daripada masa yang panjang kepada masa yang pendek. Tetapi disebabkan air itu tercemar, kita terpaksa merawat air itu lebih lama, menggunakan bahan kimia yang lebih banyak, kemudian cenderung untuk berlakunya kerosakan kepada komponen-komponen yang ada dalam loji, seperti pump. Okey, seperti pump. Alright. Kalau tengok ada masalah loji rawatan air ditutup disebabkan oleh pencemaran bahan kimia toksik, bahan kimia yang dilepaskan oleh kilang daripada sungai apa ke sungai apa. So kalau tengok dalam Facebook, dalam saya nak pun tahu dalam surat khabar pun, tak baca surat khabar, tengok TV lah. Kalau ada TV3 ke, TV9 ke, ataupun daripada Facebook ke, daripada TikTok ke. Okay, aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran kepada air sungai yang akan merugikan bukan sahaja kepada penyedia bekalan air, tetapi juga kepada pengguna. Sebab apabila kos tinggi, tarif air akan terjejas. Patutnya daripada murah dia jadi mahal. Ataupun kalau tarif dia sama, kualiti air tu mungkin boleh dipertikaikan lah. Okay. Awal pagi keruh je, kalau petang okey. Ada setengah tempat pula petang je dah keruh, pagi okey. So kualiti air tu bukan sahaja melibatkan warna, tapi juga melibatkan kos dan juga rungutan daripada orang ramai lah. So human and industrial impact results yang saya sebutkan tadi tu ialah yang ini yang saya highlight kan. Saya lupa nak besarkan, sorry. Saya lupa nak besarkan. Ya, tu dia. Okay. Cerita panjang padahal saya cerita benda ni je. Okay, saya harap awak nampak lah apa yang saya tunjuk ni. Okay, so itulah dia bab 1. Okay, bab 1. Sambil-sambil awak tahu secara ilmiah mengenai sumber bekalan air, sifat air. Sifat tu maksud dia karakteristik ni lah. Okay,
parameter air, apa ciri-ciri air. Awak juga tahu kesan dia daripada pengurangan kualiti air dan juga pengurangan sumber air mentah yang ada dah di luar sana, sungai ataupun air bukit. Okey, jangan cerita pasal banjir, itu cerita lain. Okey, alright. Okey, bab 2 penggunaan dan permintaan air. So faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan air adalah seperti berikut: A sampai E. Okey, A sampai E. Okey, awak boleh tengok kat sini, saya tak nak sebut. Awak cuba awak sebutlah sambil-sambil tu. Okey, tapi yang F ni dia bukan penggunaan air. Yang F ni ialah dia rugi air. Kita rugi, kita tak pakai pun dia. Siapa-siapa pun kat atas ni tak pakai dia. Tapi dia nak tak nak ada jugalah. Okey, yang ni bergantung kepada kaedah agihan air. Okey, sama ada sistem perpaipan yang lemah, okey, sambungan yang tidak cekap, sambungan pipe lah dalam tanah tu. Kemudian injap ataupun valve yang dipasang pada pipe tidak berkualiti, okey, workmanship yang rendah, ataupun masalah yang paling teruk ialah daripada leaking. Okey, ada tak lagi teruk? Ada, iaitu masalah daripada kecurian air ataupun daripada water leaching yang tidak, ataupun penggunaan air yang tidak mendapat kebenaran. Okey, guna air free. Okey, itu tak apalah. Okey, mendapat kebenaran. Contoh dia di Balai Raya, bomba. Okey, Balai Raya pun sebenarnya kena bayar. Okey, tapi dia punya tarikh dia lain sikit. Tapi kalau macam penggunaan umum seperti apa saya sebut tadi bomba. Okey, bomba banyak pakai air sebab dia punya pressure dia tinggi. Ada tak tempat lain yang pakai air selain daripada 2 tempat tadi? Ada, iaitu di taman-taman permainan, walaupun taman permainan tersebut di bawah seliaan majlis bandaraya tempatan, tak kisahlah daripada JB ke, daripada KL ke, daripada Negeri Sembilan, Melaka, itu biasanya akan direct daripada majlis bandaraya tempatan. Okey, alright, sama macam elektrik lah. Okey, TMB. Lampu jalan tu daripada TMB ke, tengok tempat. Kalau yang bawah majlis tempatan, majlis bandaraya tempatan, ataupun pihak berkuasa tempatan, itu bawah tanggungan mereka lah. Okay. Tapi kalau yang saya sebutkan kat sini, non-revenue water ataupun air tanpa pulangan, air ni telah diproses, katakan 100%. Tapi bila sampai pada pengguna, 80% sahaja yang telah dibilkan lah dan yang telah dibayar. Lagi 20% lagi tu hilang. Hilang mungkin disebabkan oleh pipe bocor. Benda tu tak nampak bawah tanah. Okay. Lepas tu kerosakan meter and then seterusnya lah. Okay. Daripada penyedia bekalan air negeri, daripada pengguna dan juga daripada pihak yang tidak tanggungjawab lah, seperti kilang. Kilang-kilang yang menggunakan air, bekalan air mentah, bekalan air terawat tetapi tak bayar. Dia buat sambungan haram. Okey. Okey, bab 2. Okey, bab 2 juga kita akan bilang, kita akan kira, kita akan ramalkan, kita akan forecast, kita akan estimate. Benda yang sama lah saya sebut tadi tu. Bilangan penduduk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kenapa saya sebut setiap 5 tahun? Ada tak setiap 2 tahun? Ada. Setiap 10 tahun pun ada. Okay? Dengan 2 kaedah. Actually ada 6 kaedah. Tapi makin lama silibus makin nak pendek-pendek, tinggal 2 je. Okay? Geometrik dan geometrik. Okay? Alright. Kemudian kenapa kita kena kira bilangan penduduk ni? Sebab penyedia bekalan air ni ataupun yalah, kalau macam tempat saya di tempat kita ni kat Ipoh ni, LAP. So dia nak kirakan, dia nak tahu berapa bilangan penduduk yang boleh dibekalkan dengan air mengikut kapasiti loji rawatan air. Okey, ada satu loji rawatan air dia boleh mengeluarkan 5 juta liter sehari. Okey, 5 juta liter tu sehari tu kenapa pakai juta liter? Kenapa pakai unit hari? Itu nanti kita akan tengok kenapa unit dia macam tu. Okey, satu loji rawatan air ni dia boleh membekalkan 5 juta liter.
Okey, sehari. Okey. Loji rawatan air yang lain ada tak? Ada banyak loji rawatan air, tapi saya sebut satu contoh je lah. Okey, loji rawatan air yang ni mungkin 13.2, loji rawatan air yang lain mungkin 8. So macam mana ketiga-tiga ataupun loji rawatan air ni bekerjasama ataupun nak selaraskan keperluan air mengikut penduduk di situ. Okey, biasanya akan melibatkan sistem agihan air yang saya sebutkan tadi lah, iaitu dalam bab 4. Okey, dulu kalau kat taman-taman perumahan, kat kawasan yang penduduk kepadatan tinggi, kita akan nampak banyak tangki air. Okey, ada satu tangki air yang besar yang diperbuat daripada yang diperbuat daripada steel, yang diperbuat daripada konkrit, ada. Okey, iaitu dalam bab 4. Okey, lepas kita tengok tadi kat sini penggunaan air, siapa yang pakai air, cara nak mengira bilangan penduduk. Yang ini cara nak kira, yang ketiga ni, cara nak mengira jumlah air yang digunakan. Tadi kira manusia, berapa ramai. Sekarang ni cara untuk kita mengira jumlah air yang digunakan. Water demand. Okey, WD water demand lah. Okey, ada beberapa faktor. Yang ni saya tak nak go through lah. Saya nak go through sikit je. Okey, sebab dah 8.57 ni. Okey, bab 3. Okey kelas, rehat 5 minit dulu. Saya nak ambil air lah kejap. Dahaga. Boleh? Okey kelas, kita sambung balik ya. Saya tak sempat minum air. Okey, untuk bab 3 ya. So, untuk bab 3, kita tengok kepada rawatan air. So, rawatan air ni adalah rawatan air mentah lah, ataupun pembersihan air. Okey, di loji rawatan air ataupun loji pembersihan air. Okey, sebelum tu kita tengok kepada water quality standard. Okey, water quality standard yang kita akan ikut daripada Badan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu standard untuk drinkable water. Okey, drinkable water. So bukan POR tapi POT. R ni tak ada. Okey. Orang ni silap taib lah ni. Okey. Potable water mengikut Badan Kesihatan Sedunia dan mengikut piawaian ataupun standard daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Alright. Dan dalam water treatment ni kita akan tengok, saya tak tengok yang ni lah. Okey, saya akan tengok kepada yang ini, yang utama ni. Kita tengok kepada proses-proses yang berlaku dalam rawatan air mentah, iaitu ada physical proses dan juga chemical proses. Kedua-dua proses ni tujuan dia adalah untuk mendapatkan kualiti air yang selamat digunakan. Okay, mengikut standard Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay, bukan mengikut standard Badan Kesihatan Sedunia. Sebab kalau ikut Badan Kesihatan Sedunia, dia ada dua standard air. Okay, air yang boleh dan selamat diminum. Okay, yang kedua, air yang selamat untuk digunakan. Okay, walaupun selamat digunakan tapi sebenarnya jangan risau, air tu bersih. Macam yang kita, tempat kita ni lah. Okay, kalau mengikut, kalau kena pada standard ni, kalau kena pada piawaian ni. Tujuan dia adalah untuk menyediakan bekalan air bersih yang terawat. Okay. Okay, bekalan air bersih terawat. Kalau tengok mana-mana dalam laporan akhbar, laporan terbitan jurnal, penerbitan majalah, mereka akan menggunakan perkataan yang tepat, iaitu membekalkan air bersih yang terawat. Okey, bukannya air bersih biasa-biasa tak, tapi air bersih yang terawat. Okey, terawat, yang telah dirawat, itu maksud dia lah. Okey, tu bab 3. Okey, so bab 3 ni ada physical proses dan juga proses kimia. Tujuan dia adalah untuk membekalkan air bersih yang terawat. Okey, mengikut standard kita lah, negara kita di Malaysia. Okey, bab 4, saya laju dah sikit ni sebab dah pukul 9-8 minit ni. Okey, standard 4, bab 4 iaitu sistem agihan air. So sistem agihan air ni yang saya maksudkan ialah bermula daripada air bersih terawat yang keluar daripada loji rawatan air
sehinggalah sampai pada meter pipe rumah kita, depan rumah kita. Itu dia. Pipe besar bawah tanah ke atas tanah ke, kemudian dia naik atas bukit. Daripada bukit yang tinggi tu dia akan pecahkan kepada beberapa tangki di taman perumahan A, taman perumahan B, kawasan perumahan C, kawasan perumahan D, sekolah, politeknik, balai raya, hospital dan macam-macam lagi lah. Okey, pusat perniagaan, sehinggalah sampai pada meter premis yang saya sebutkan tadi tu. Okey, iaitu adalah yang berkaitan dengan sistem agihan air. Okey, so agihan air ni komponen yang paling utama ialah pipe. Okey, pipe besar, pipe kecil, jenis-jenis pipe. Yang kedua ialah valve, injap. Okey, ada 10 jenis injap. Nanti kita akan tengoklah dengan bergambar. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga ialah takungan. Okey, takungan. Ni simpanan ni, storage ni maksudnya simpanan. Tapi saya merujuk kepada takungan. Sebab takungan ni, yang ini pun takungan. Okey, balancing reservoir ni pun takungan. Okey, ada general reservoir components. So, takungan yang melibatkan tempat untuk air tersebut duduk secara sementara. Duduk ni maksudnya berada secara sementara di atas bukit. Okey, untuk dialirkan secara graviti ataupun untuk dialirkan mengikut kaedah pump, graviti ataupun kedua-dua kaedah tersebut. Kaedah yang kita nak alirkan. So ada berapa kaedah? Yang ini. Ada 4 kaedah. Okey, sama ada hujung mati, great iron, apa benda pula ni keluar ni, ring system dan juga radial system. Okey. Yang ni kita akan tengok juga sekali dengan gambar. So secara konsep je lah. Okay, secara konsep. So sebenarnya kaedah yang keempat-empat ni kita telah menggunakan software. Okay, kalau siapa yang LI nanti bila semester 6 akan ada yang buat LI dekat company buat pipe, nanti akan belajar software yang berkaitan dengan agihan air. Ada software dia. Okay, bukan pakai Excel lah. Excel tu simple je. Tapi yang software ni dia lagi simple. Tapi kena faham banyak benda. Okey, kemudian kita tengok kepada yang saya sebutkan tadi iaitu air tanpa pulangan. So air tanpa pulangan ni maksudnya air tak balik modal lah. Okey, yang saya sebut tadi tu hilang 20%. So untuk setiap negeri di Malaysia ni setiap tahun akan ada laporan. Saya ingat saya dalam satu laporan terbuka yang menunjukkan okey negeri ni berapa dia punya NRW. Negeri yang paling rendah NRW, negeri yang paling tinggi NRW, kemudian apakah faktor-faktor yang utama yang menyumbang kepada punca kehilangan air Sarawak ni. Okey, rugilah. Okey, kita dah guna banyak modal untuk bersihkan air, untuk merawat air, tetapi air tersebut hilang. Okey, hilang maksudnya tak sampai pada pengguna, tidak dibayar ataupun dicuri ataupun kesilapan dalam bentuk meter, okay? Dalam bentuk bacaan meter. Itu terpulang kepada negeri masing-masing bagaimana dia nak mengurangkan NRW ni. Okay? Sebab kelebihannya bila NRW dapat dikurangkan, tak ada pun yang saya cerita ni ada dalam ni. Tak. Sebab yang ni yang saya bagi tahu ni ialah yang ini. Sorry. Yang ini. Yang ini. Sustainability and impact of environmental issues kepada pengguna dan juga kepada penyedia bekalan air. Okay, alright. Benda yang saya sebutkan ni tadi ialah yang ini. Alright. Yang mana tadi? Okay. Kalaulah penyedia bekalan air negeri tersebut, tak kisahlah daripada negeri mana pun, Johor ke, Sabah ke, Sarawak ke, Melaka ke, Kedah ke, Perak ke, Penang ke, kalau NRW ni dapat dikurangkan, dia akan benefit kepada pengguna dan akan benefit kepada penyedia bekalan air ni. Kalau pengguna secara tidak langsung, okay? Dan kelebihan ataupun benefit kebaikan yang dapat daripada penyedia bekalan air negeri ni, dia boleh meningkatkan mutu perkhidmatan bekalan air. Okay, boleh spend duit lebih, spend bajet lebih untuk hantar staf berkhusus, beli barang yang baru ataupun untuk menyediakan sistem
bekalan air yang lebih baik, yang lebih canggih lah. Okey, yang tahan lama. Okey. Okey, yang ini adalah pengiraan yang menggunakan rumus Hazen-Williams untuk menentukan saiz pipe pengantaran dan pipe agihan. So yang ini sebenarnya kamu dah belajar dalam fluid mechanics untuk rumus turus kehilangan yang disebabkan oleh geseran, iaitu head loss of friction. Okay, head loss of friction. Okay, tapi rumus yang kita tengok ni nanti, kita tak pakai pun rumus ni sebab kamu dah pakai. Kita akan tengok kepada rumus Hazen-Williams yang telah terubah suai. Okay, dan rumus Hazen-Williams yang telah terubah suai itu dipakai oleh rumus oleh Jabatan Kerja Raya. Okay, rumus JKR lah. Okay, alright. Rumus dia tu ada dalam buku lama. Kalau awak belajar head loss of friction ni dengan saya akan tunjukkanlah rumus tu. Tapi dengan lecturer yang lain saya tak pasti lah. Okay, lecturer yang lain saya tak pasti dia tunjuk ke tak. Biasanya tunjuk rumus yang simple je, iaitu rumus head loss of friction 4FL V kuasa 2 per 2 GD. Itu rumus yang biasa lah. Tapi sebenarnya rumus tu ada ubah suai sikit mengikut keperluan material pipe. Ada pipe yang jenis A, ada pipe yang jenis B, ada pipe yang mahal, okay, tapi dia tahan lama. Okay, itu terpulanglah kepada pengiraan tersebut. Okay, itu adalah bab 4 ya. Okay, bab 5 iaitu sistem pembetungan. Besarkan sikit. Okay, bab 5 sistem pembetungan. Sistem pembetungan jenis-jenis dia. Okay, jenis-jenis sistem pembetungan mengikut kaedah dia lah. Okay, bermula daripada rumah kita. Okay, kemudian daripada rumah kita tu akan masuk dalam pipe betung. Sewer ni maksudnya pipe betung lah. Okay, sewer, pipe betung, pipe aliran kubahan, pipe aliran najis, pipe najis. Okay, dan kriteria-kriteria yang kita akan ambil kira semasa kita nak memilih pipe tersebut. Okay, pipe ini berlaku di rumah kediaman kita. Okay, di dalam premis ataupun di tempat-tempat seperti institusi ataupun tempat-tempat umum, tempat-tempat domestik. Ini saya tak nak musik lagi sebab lama kalau ini saya cakap. Okey, kemudian rumus untuk Chesney dan Manning. Tadi Hazen-Williams. Ini rumus Chesney dan Manning. So rumus Chesney dan Manning ni digunakan untuk mereka bentuk. Mereka bentuk ni sebenarnya kita ada dah material dia, jenis pipe dia. Cuma kita nak tahu dia punya saiz. Okay, saiz ni saya merujuk kepada kerata rentas lah. So bila kerata rentas merujuk kepada diameter ataupun jejari pipe. Okay, prosedur yang diperlukan semasa untuk reka bentuk. Kemudian pengiraan untuk pipe betung yang berbentuk bulat. Okay, berbentuk bulat. Bentuk lain ada ke? Ada. Tapi yang sekarang ni kita pakai bentuk bulat je lah. Okay, circular shape. Sewer. Pipe betung yang berbentuk bulat. So yang ini ada dalam standard yang digunakan oleh Jabatan Kerja Raya kepada project developer. Ada buku kertasnya tu tapi saya lupa letak kat mana. Okay, tak apa, tak perlu tahu pun. Tapi yang penting awak pernah jumpa parameter ni. Okay, dan bab terakhir iaitu bab 6. Okay, rawatan kumbahan. Rawatan air sisa. Dua benda lah. Okay, rawatan kumbahan dan rawatan air sisa. So, mana yang lagi besar? Air sisa lah lagi besar. Kumbahan tu daripada pengguna domestik seperti kita. Okay, seperti penduduk di kawasan perumahan. Okay, sebelum tu kita kena tahu dululah ciri-ciri kumbahan ni. Macam tadi ciri-ciri air mentah. Ini ciri-ciri kumbahan. Okay, lepas tu kita akan tengok rawatan awalan, prelim and primary wastewater treatment. Okay, kenapa kita kena rawat air kumbahan ni? Sebab air kumbahan ni mesti dirawat sebelum dilepaskan ke alam sekitar, sebelum dilepaskan ke air permukaan, sungai ataupun tasik.
ataupun longkang besar, kerana ianya akan mendatangkan kesan mudarat kepada sumber-sumber air. Okey, macam saya sebut tadi lah. Benda ni tak ada dalam silibus, tapi kita boleh faham. Sebab kalau berlakunya pencemaran, pencemaran tersebut akan menyebabkan kesusahan kepada loji rawatan air. Okey, itu yang dari segi standard kita lah. Okey, anggapan kita. Okey, tetapi dari segi undang-undang dia mesti patuh kepada standard piawaian pelepasan standard A dan juga standard B, aras A ataupun aras B oleh Jabatan Alam Sekitar. So ada dia punya standard dia, nanti kita akan tengok. Dia ada banyak, tapi saya nak awak ingat 3 sahaja. Okey, fizikal, yang bukan yang ni. Yang ni tak, yang ni yang lain. Okey, yang ni ciri-ciri kumbahan. Okey, mesti dirawat sebelum dilepaskan ke air permukaan. Okey. Dan air yang dilepaskan ke air permukaan tu, air kumbahan yang telah dirawat, yang saya sebutkan tadi tu ialah effluent. Okey. Yang belum dirawat ada tak? Ada tak istilah dia? Ada. Daripada paip betung masuk sahaja ke dalam loji rawatan kumbahan, yang itu kita panggil dia sebagai influent. Oh, saya tak buka cam. Influent. Okey, influent ialah air kumbahan yang belum dirawat. Effluent ialah air kumbahan yang telah dirawat. Okey. Alright. Okey, untuk bab 3 tadi, iaitu rawatan air mentah, kita ada 2 proses yang utama, iaitu proses fizikal dan proses kimia. Okey, proses biologi tak ada? Tak ada. Okey, tetapi untuk rawatan air kumbahan, rawatan air sisa ataupun sewage treatment, biasanya rawatan yang paling baik ialah rawatan secara biologi. Rawatan secara biologi ni adalah rawatan yang kita memerlukan, tapi kita tak bekalkan apa-apa pun. Kita memerlukan bakteria yang ada dalam kumbahan tu untuk merawat kumbahan. Okay, so ada 5 lah kaedah untuk rawatan kumbahan ni secara biologi. Okay, kita akan tengok secara detail lah nanti dalam bab 6. Okay, itu adalah rawatan secara berpusat. Rawatan daripada loji rawatan yang awak kenal, iaitu Indah Water Consortium, IWK. Okay. Okay, ada tak rawatan berpusat secara terasing daripada IWK ni? Ada. Contoh dia daripada hospital, daripada stadium, daripada bangunan apartmen, daripada kondominium. Biasanya bangunan-bangunan tinggi ni dia akan ada satu loji rawatan yang khas untuk apartmen tersebut, untuk kondominium tersebut, untuk rumah flat tersebut. Okay, dia tak campur dengan penduduk tempatan yang rumah setingkat, 2 tingkat ni. Dia biasanya akan berasingan lah. Okay, biasanya akan berasingan. Okay, itu secara berpusat. Secara individu, ini saya tak go on lah. Yang kat sini saya tak go on. Okay, secara individu ialah satu rumah, satu tangki septik. Okay, rumah A, tangki septik dia. Okay, rumah B ada tangki septik dia. Setiap 5 tahun, setiap 8 tahun akan panggil lori yang sedut najis tu datang rumah, sedut, bayar RM80. Kalau dulu lah, kalau sekarang RM100 kot. Okay, so rumah individu ataupun rumah yang menggunakan rawatan kumbahan secara individu ataupun tangki septik ni, ada 3 jenis tangki septik. Okay, yang pertama ialah septic tank, tangki septik biasalah. Okay, yang kedua ialah Imhoff tank. Imhoff tank ni adalah tangki septik yang terubah suai, yang mana ubah suaian tersebut adalah untuk mengurangkan kelemahan yang ada dalam tangki septik. Okay, tangki septik yang ketiga iaitu super septik. Biasanya yang ini adalah untuk premis yang spesifik yang saya sebutkan tadi. Mungkin daripada stadium, mungkin daripada rumah apartmen, kondominium ataupun rumah flat yang bilangan tingkat dia melebihi 4 tingkat. Okey, 5 tingkat ke atas lah. Okey, itu adalah unit rawatan individu kumbahan. Okey, yang ada pada yang tidak bersambung dengan
loji rawatan perumahan yang umum, yang seperti kita kenal, seperti kita tahu, sebagai contohnya Indah Water Consortium. So ada lagi lah, okay, beberapa company yang lain yang banyak saya jumpa di Selangor lah. Okay, yang ini mengikut kawasan penempatan di daerah tersebut. Okay, ada banyak, saya tak pasti. Okay, sama ada dia dapat bantuan daripada mana-mana badan ataupun daripada mana-mana support daripada majlis bandaraya. Yang tu saya tak pastilah. Okey, tapi dia mesti patuh kepada pelepasan standard A dan standard B daripada Jabatan Alam Sekitar. Dia tak kira siapa lah. Okey, dia tak kira operator mana, dia tak kira penyedia loji rawatan perumahan yang mana. Yang mesti dilepaskan ke persekitaran, itu adalah yang tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar. So macam loji rawatan di kawasan perumahan, kita dah bayar pada IWK. Itu tanggungjawab IWK pula nak melepaskan air perumahan yang telah dirawat tu ke alam sekitar. Okey? Sebab itu yang kita bayar. Yang dapat bil IWK lah, yang tak dapat tak apa. Mungkin dapat dalam bentuk lain lah. Okey, daripada pemaju perumahan, pemaju apartmen ataupun kondominium tersebut. Okey, selesai daripada saya untuk cerita pasal briefing untuk topik 1 sampai topik 6, water supply and wastewater treatment. Okey, habis.